Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Ngati Sinta hari ini kita akan lihat topik yang ke-8, sukatan serakan data tak terkumpul bagi Matematik SSM tingkatan 4. Jadi untuk bahagian pertama kita akan fokuskan kepada cerapan, plot batang dan daun serta plot titik. Okey, jadi kalau diikutkan tajuk ni, sukatan serakan data tak terkumpul, sama seperti, lebih kurang sama seperti subtopik untuk tingkatan 5, okay, bab 7. Tapi bezanya adalah yang tingkatan 4 ni sukatan serakan data tak terkumpul, manakala yang tingkatan 5 sukatan serakan data terkumpul. Itu beza dia. So, kita tengok apa yang kita nak belajar hari ni. Yang pertama kita nak lihat beza cerapan. Yang kedua kita nak melukis plot batang dan daun. Yang ketiga kita nak membina plot titik. Okey, dan seterusnya kita nak buat sedikit penyelesaian masalah yang berkaitan dengan cerapan, plot batang dan daun serta plot titik. Okey, sebelum itu kita perlu kenal dulu dan perlu tahu apa itu cerapan. Cerapan adalah data atau dapatan daripada sesuatu pemerhatian. Maksudnya, contoh kalau dalam kelas cikgu nak kutip markah bagi ujian 1, cikgu just tanya setiap orang apa markah yang diperolehi dan cikgu catatkan. Itu adalah cerapan. Kalau serakan, maksudnya kita analisis balik data-data yang kita dapat tu. Menunjukkan sejauh mana nilai-nilai yang di dalam satu set data ditaburkan. Okey, perlu diingatkan sekiranya beza antara nilai cerapan adalah besar, maka serakan data adalah lebih luas. Ingat, beza nilai cerapan besar, kesan dia adalah serakan data adalah lebih luas. Okey, lihat contoh yang pertama, macam mana kita nak menentukan beza nilai cerapan tertinggi dan terendah. Okey, yang contoh pertama ni, data dalam bentuk jadual, jadual macam ni kan. So, jadual menunjukkan jisim dalam gram bagi 10 biji mangga, hitung beza antara nilai cerapan tertinggi dan nilai cerapan terendah. Baik. Jadi kalau dalam jadual sangat senang. Kita hanya tengok saja mana jisim paling besar, iaitu 280. Saya dah bulatkan kat situ kan. Okay, jadi kita tolakkan sebab beza kena tolak. Tolak dengan jisim terkecil itu 250. Nilai paling kecil dalam jadual tu adalah 250. Jadi kita terus dapat jawapan dia, beza jisim dia adalah 330. Yang ni mudah. Baik, contoh yang kedua, bagaimana kita nak menentukan beza nilai cerapan tertinggi dan terendah bagi plot titik. So, plot titik di bawah menunjukkan markah 10 orang murid dalam suatu ujian matematik. Hitung beza antara nilai cerapan tertinggi dan nilai cerapan terendah bagi data taburan berikut. Okey, jadi kalau plot titik kita belajar di tingkatan 1. Okey, jadi plot titik ni cara nak baca dia, okey, contoh Okey, dekat 30 tu ada satu kan, maksudnya 30 orang ada 30 markah ada seorang. Dekat 40 ada 3 titik atas. Maksudnya ada 3 orang yang ada markah 40. Kalau 50 pun ada 3 titik ke atas. Maksudnya ada 3 orang yang dapat markah 50. Macam tu. Dan seterusnya. So, bila kita nak cari beza markah bagi plot titik, sama macam tadi kita ambil markah tertinggi. So, antara markah 30 hingga 80, 80 paling tinggi kan? Jadi 80. Tolak dengan markah terendah iaitu 30. Takkan dapat beza dia adalah 50. Baik, seterusnya contoh yang ketiga, beza nilai cerapan tertinggi dan terendah bagi plot batang daun. Plot batang daun menunjukkan skor 15 orang murid dalam kuis sejarah. Hitung beza nilai cerapan tertinggi dan nilai cerapan terendah. Baik, kalau plot batang daun juga kita belajar di tingkatan 1. Okey, jadi batang tu bermaksud angka di hadapan. Contoh batang di 5, daun di 2. Maksudnya markah tu 52. Contoh batang di 5, daun di 3, markah dia 53. Jadi 5 tu kita asingkan, yang angka kat belakang tu kita letak di bahagian daun. 52, 53, 58, macam tu. Okay. So, kalau dia nak beza, maksudnya kita tengoklah skor tertinggi itu 7. 70 berapa paling tinggi? 70, ujung sekali 79. Ingat, kalau buat plot batang dan daun, sebaiknya kita susun daun tu ikut susunan menaik. Okay. Jadi kalau paling tinggi di situ 79 dan kita tolakkan dengan skor terendah iaitu 52. Akhirnya kita dapat beza skor adalah 27. Okey, teruskan dengan nak melukis pula. Tadi kita cari beza nilai cerapan kan. So sekarang kita nak melukis plot batang dan daun. Okey, jadi kalau masa tingkatan 1 dulu kita hanya lukis sebelah. Maksudnya satu
ada satu batang dan satu daun. Tapi kalau di kata 4 ni awak belajar sekarang, awak akan diberi 2 jadual bagi 2 data yang berbeza. Contoh yang ini Data menunjukkan markah ujian sains bagi kelas 4 adil dan 4 bestari. Disuruh lukis plot batang daun. Okey, berdasarkan 2 jadual kelas ni. Jadi, jawapan dia awak kena wujudkan satu batang kat tengah-tengah dan awak bagikan tepi sebelah satu untuk kelas yang pertama, lagi satu kelas yang kedua. Contoh, untuk diurangan jawapan tu cikgu dah tunjukkan Okay, kelas 4 adil cikgu letak di belah kiri, kelas 4 bestari di belah kanan kan. Jadi batang duduk tengah-tengah. So, nampak tak dekat batang 3 tu? 3 tu tak ada data dalam 30 lebih tu tak ada dalam data 4 adil. Sebab tu dia tak ada apa-apa bagi 4 adil. Tapi dekat 4 bestari dia ada 33, 34, 35, 37, 38, 38 dan 39. Lagi sekali kalau contoh 38 tu ada 2 kan. Sebab ada 2 orang dapat markah 38. Jadi kita akan repeat. 38, 38. Macam tu. Okay. So kita lengkapkanlah plot batang dan daun kita. Maksudnya nilai di tengah-tengah tu adalah batang. Jadi lengkapkan untuk 4 adil, lengkapkan untuk 4 bestari. Dan akhirnya lengkapkan komen berikut. So pencapaian ujian sains bagi 4 adil adalah apa berbanding kelas 4 bestari kerana ramai murid mendapat markah lebih apa. Jadi macam tadi kalau 4 adil ni adalah lebih baik berbanding 4 bestari kerana ramai pelajar mendapat markah yang lebih tinggi. Sebab kita tengok di bahagian batang 9 tu bawah tu Pak Adil ada 3 orang wakil iaitu markah 90, 92, 92 dan 4 bestari tak ada markah paling tinggi di situ. Okey, kemudian kita perhatikan kekunci kekunci kat situ 3, 4, 1 bermakna 4 tengah-tengah tu adalah batang, 43 tu kelas 4 adil, 43 markah bagi kelas 4 adil, 4 dan 1 belah kanan tu adalah 41 markah bagi kelas 4 bestari. Okey, so selesai untuk lukis plot batang dan daun. Okey, akhir sekali kita nak membina plot titik. Okey, masih lagi kata satu awak belajar nak bina plot titik. Okey, tapi kalau dulu hanya satu data saja, tapi kalau di kata 4 ni ada 2 data. Jadi dia tak boleh digabungkan dia kena buat satu persatu. Satu plot titik untuk 4 cerdik, satu plot titik untuk 4 dinamik. Okey, jadi macam biasalah kalau untuk plot titik, perhatikan kelas 4 cerdik tu 140 tak ada markah 140 kan dalam jadual kan. Jadi kita tak payah letak apa-apa dekat atas titik tu, tak payah kosongkan. Okay, jadi dia bermula pada 143 untuk 4 cerdik tu. 143 pula ada 2 orang. Jadi dekat 143 tu, awak kira lepas 140 tu dalam satu kotak 141, 142, 143. So ada 2 titik kat atas sebab ada 2 orang. Macam tu lah seterusnya. Okay. So awak lengkapkan untuk kelas 4 cerdik dan juga kelas 4 dinamik. Okey, so kita jawab sikit soalan yang diberi. Berapakah beza cerapan tinggi murid kelas 4 cerdik? Okey, kalau tadi beza cerapan, kita ambil nilai paling tinggi, tolak nilai paling rendah. So kita tengok 4 cerdik kan, nilai paling tinggi kat situ adalah 166. Okey, tolak nilai paling rendah ada 143. Jadi beza dia 23. Okey, untuk beza cerapan kelas 4 dinamik pula, nilai tertinggi adalah 178, nilai terendah adalah 148. So kita tolakkan, beza cerapan adalah 30. Okay, soalan tak akhir. Tinggi murid kelas mana yang punya serakan lebih besar? Okay, ingat balik nota yang kita awal tadi. Serakan yang lebih besar maksudnya beza cerapan dia lebih besar. Jadi antara beza cerapan 4 dinamik dan 4 cerdik, mana yang lebih besar? 23 ke 30? 30 kat situ kan? 30 tu siapa punya? 4 dinamik. Jadi tinggi murid kelas 4 dinamik lah yang mempunyai serakan lebih besar kerana beza cerapan dia adalah lebih besar. Okay? Jadi itu saja untuk bahagian yang pertama. Okey, so awak fahamkan dulu bahagian pertama sebelum kita bergerak ke bahagian kedua untuk kelas yang akan datang. Jadi terima kasih daripada Titi Sinta. Berakhir sudah untuk bahagian yang pertama, bab serakan bagi data tak terkumpul matematik SSM tingkatan 4. Kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum.